ataupun dia panggil majaz bi'tibar, dia panggil itlaqkan mahal, muradkan hal. Itu bagaimana bercara dalam ilmu bayan lah. Maka semua itu kita rasa dah berapa jam? Dah berapa jam kita ni? 4 jam ni. Biasa tak pernah di rumah yang mengajar 4 jam. Di mana-mana pun tak pernah mengajar 4 jam. Kalau 4 jam tu dengan cara dah berhenti, rehat, kita sambung. Ini cara terus menerus 4 jam ni tak pernah lah. Tapi walau bagaimana sekalipun, ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang kita dapat anda pada menyampaikan, apa yang dapat kita baca sekadar itu, kita rasa itu adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada upayalah untuk kita nak menghabisi, dan kita serahkanlah kepada guru-guru yang mahir dan bijak pandai dalam bicara kena kita. Tolongkanlah apa dia membaca dan berikanlah huraian kepada murid-muridnya. Dengan itu semoga harapan daripada saya. Dan ada pula beberapa tempat tu dia tempat silap, ada jatuh kerana ditobok lah tu. Masa saya tulis tangan dulu tu cukup. Dulu hak tobok kali yang pertama, hak cetak kali yang pertama tu cetak hak tangan. Pas saya tulis tangan belum pada masuk komputer masa tu, maka tobok ni saya tobok di sana guna tobok kelimah Arab tobok, dia takut tak faham tobok pula cetak. Dia cetak yang pertama tu dengan hak tulis tangan. Kemudian ni dimasuk komputer, ternyata ada jatuh, ada silap. Main kita jaga di muka 7 sikit tu. Di muka 7 tu dah jatuh sikit tu, pada baris yang ke-5. Pada baris yang ke-5 pada muka surat 7, pada kata pendapat yang ke-6. Dia kata adapun al-mutasyabih, maka iaitu naqidnya huwal khafiyul ma'na alladhi yatatarraqu ilaihi iskalun, artinya yang sembunyi oleh makna yang terdatang kepadanya kesamaran, dan melengkapi oleh al-muhkam ini, oleh al-muhkam melengkapi atas ini pendapat. Di situ nanti tambahnya, dan melengkapi oleh al-muhkam atas ini pendapat akan barang yang adalah ia zahir. Bukan akan barang yang adalah ia nas, dan barang yang ada ia zahir. Tu pernah tambah. Sekali lagi kita ulangi. Dan melengkapi oleh al-muhkam atas ini pendapat akan barang yang ada ia nas. Itu tepat. Yang ada ia nas, dan barang yang ada ia zahir. Sama lagi. Dan melengkapi oleh al-mutasyabih akan barang yang ada ia daripada segala isim yang mustarakah. Baru bersambung. Kalau kira-kira tu sebaris tu, ni silap apa dia ni, orang yang mencetak lah. Itu dia. Sekali lagi kita ulangi. Dan melengkapi oleh al-muhkam atas ini pendapat akan barang yang ada ia nas, dan barang yang ada ia zahir. Dan melengkapi oleh al-mutasyabih akan barang yang ada ia, tu barulah sambung, daripada segala isim yang mustarakah, isim mustarak. Hingga situ. Tu tepat apa dia tu silap di segi percetakan tu. Apa dia nantilah kita semuk sekali lagi, dan kita akan buat syarah, bahkan disyarah. Semoga kalau disempurnakan syarah tu, kita akan bagi kepada guru-guru untuk membaca kepada pelajar-pelajar lah.
maka majlis kita pun minta izin. Saya rasa cukup lah. Banyak ni. Kalau ibarat Korea ni buah gak penuh raga, penuh bekah mana banyaknya. Tu pun kalau mengikut dalam keadaan ingin memberi huraian tu banyak lagi. Sebenarnya kitab ni kalau dibaca tu hampir setahun ke lebih setahun lah. Kalau nak baca secara kaedah dia lah, secara kaedah dari satu persatu, dari bahasa masalah isim mustarak. Kena bahas apa dia tarikh isim mustarak. Dan saat ni dalam tempat jatuh saat ni melengkapi oleh oleh muhkam itu atas barang yang ada ia nas. Kena mengaji nas, apa dia nas, kena perlu pada tarikh dan misalnya. Dan ada ia zahir, apa dia tarikh zahir. Dan melengkapi al-mutasyabih itu barang yang ada ia daripada segala isim mustarak. Apa dia isim mustarak? Dan hak tadi pula tu melengkapinya al-mujmal, al-muawwal, al-muskil. Semua tu ada ta'rif. Bahajak pada kena rujaklah ke dalam kitab usul-usul fiqh. Bila sebut al-zahir, apa ta'rifnya? Bila sebut an-nas, apa sebut al-muawwal, al-mutasyabih ataupun yani al-muskil, ada ta'rif semua. Baik dalam ilmu usul tafsir ataupun dalam ilmu usul fiqh. Untuk kita nak memahami kelimah-kelimah yang diguna itu tadi. Sebab itu yang kita katakan, sepatutnya duduk sini paling kurang 2 bulan. 2 bulan mengajar ini saja. Hari pagi petang malam, pagi petang malam. Tu pun tu yang sepatutnya. Ini dengan masa sepagi mana nak dah. Tapi walau bagaimanapun kita sebagai pokok-pokok, sebagai tahu cara keadaan. Itulah dia. Dan apa dia? Kita menerima hanya sedikit tetapi pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mengaji dengan guru-guru, bukan semuanya kita mengaji. Tengok kitab-kitab yang kita mengaji bukan semua. Kadang-kadang kitab yang tebal 10 kurah, tapi kita mengaji hanya tak sampai sekurah. Tapi ambil tabarruk dengan guru, maka keberkatan guru itulah seolahnya tercampurnya ilmu kepada kita, boleh membaca yang 9 kurah yang kita tak baca lagi tu, yang kita tak belajar. Itu keberkatan guru. Kadang-kadang kita diminta mengaji. Macam saya ni mengaji hanya 2 tempat saja. 2 tempat, 2 buah pondok itu saja. Iaitu pondok pertama di kampung sendiri, Allahyarham Haji Abdul Latif. Dia kena keluarga pula dengan mak saya, dia kira 2 pupu lah. Bermakna saya dengan tuan guru tu jadi bapa 2 pupu saya. Tapi mama isteri tuan guru tu ialah adik pada mama bagi Allahyarham tuan guru Dala, pondok Dala Haji Abdul Rahman. Dan mak saudara ataupun mak penakan kepada mama tuan guru Haji Abdul Qadir Sekam. Itulah. Jadi tempat yang saya duduk hanya 2 tempat itu saja, 2 pondok itu saja. Tetapi secara berulang-ulang itu ramailah guru ambil berkat dengan guru itu, guru ini itu banyaklah. Tapi semua tu guru pondok-pondok, guru semua yang belajar daripada Makkah Al-Mukarramah, daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili. Itu di antara guru-guru mereka. Itulah di antaranya. Maka di sini kalau kita tilik kepada pengajian hanya sedikit. Kalau kita tilik kepada pengajian hanya sedikit, kitab-kitab yang saya belajar pun kira-kira sedikit. Dan juga masa pun kalau dikira hanya tak lama. Masa mengaji daripada umur 14, mula startnya kalau dulu mengaji sekolah kebangsaan. Tak ada apa-apa lagi bahagian agama, kebangsaan. Tapi pada awalnya saya ingin menyambung dalam pengajian, mengikut kebangsaan. Tapi masa biasanya anak kampung di kampung saya tu bila lulus kelas 4, darjah 4 je, masa dulu darjah 4. Manakala lulus lalu masuk pondok. Tapi saya seorang tu jadi terpencil lah daripada kawan, disambung pengajian peringkat menengah, disambung lagi. Dalam cinta saya lalu pada situ nak sambung lagi cinta. Hingga siapa kawan-kawan tu digelar ke macam-macam pada saya kerana tak saya mengaji pondok pada akhir. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila mengaji hanya 2 tahun dalam sambungan, jadi dengan tak disengka-sengka lah Allah Taala kata Allah keratkan tali. Kawan-kawannya turut
ikut mari di rumah, tapi saya lari ke benar, tak saya bertemu dengan kawan. Mari turut supaya pergi mengaji lagi. Dan cikgu dan guru pun kalau bahasa sama kita nak pergi salam lah, supaya pergi sambung lagi, tak mau mengaji. Kemudian ibu bapa di rumah pun satu susah lah, nak menghantar pondok tak mau, dan ikut sekolah pun tak mau. Kan nak duduk macam mana? Susah lah. Saya dimerga lah oleh ibu kerana tak mengaji itu dan ini. Susah. Takdir Allah nak mengaji pondok, itu dia jawabkan. Nak mengaji pondok. Mula daripada situlah mengaji pondok kampung sendiri. Lebih kurang umur 19 tahun, takdir Allah beri boleh mengajar. Itu pemberian daripada Allah. Mengajar hanya mengajar berat, tetapi mengajar pula di luar-luar. Masa tu kereta apa tidak ada lagi di kampung kita tu. Motor pun hanya jaga-jaga motor bersikap. Nak dia ambil mengajar di situ sini. Sambil belajar. Kemudian berpindah, manakala umurnya sampai kepada 20, satu lepas pada pemilihan askar di sana, dia pindah askar umur 20. Nah, bila itu pindah kepada sekarang, yang kata menjadi cucu dia tu jadi isteri. Duduk situ lebih kurang 10 tahun. Itu saja. Sudah tak ada apa. Naik Mekah tu mai buka pondok. Hanya umur lebih kurang 30 tahun. Itulah di antara ini untuk kita mengingatkan pemberian daripada Allah. Nah, maka dengan itulah kita berharap kepada semua mana yang hadir, para guru kita khasnya, para masyayikh, orang yang berkhidmat dalam mengajarkan pondok, orang yang berkhidmat meluangkan masa untuk menghabiskan masanya dalam berjuang ke dalam menyampaikan ilmu Allah. Semoga doakanlah kepada saya khasnya dan secara umum supaya Allah melanjutkan umur lagi dan keberkatan, supaya kita dapat bekerjasama dalam kita menjalankan, menyampaikan ilmu Allah dan menyebarkan ilmu Allah. Dan ilmu Allah yang kita sebar itu adalah pesan daripada ulama, yang termasuk dalam kata wa ilmi yuntafa'u bih, wa ilmi yuntafa'u bih. Kita dapat ambil manfaat daripada guru-guru dan juga daripada kita murid-murid, kemudian pula dapat manfaat hingga seterusnya. Maka kita rasa jam sudah pun 12 tahun kita sana, tapi di sini dah pun pukul 1 betul. Jadi kita berhenti je atas pukul 1 betul. Cukup bermalat ni pukul 1 betul. Menunjukkan mengesanya Allah Subhanahu Wa Taala. 1 di atas 1 cukup. Jam 1 kita berhenti. Kalau lagi lebih pada 1 tak boleh. 1 cukup. Maka inilah dia. Maka sekadar inilah saja, dan apa kesilapan, kesalahan di dalam bertutur kata cakapan saya, dan apa pula yang tak faham dari segi bahasa dan lugah, itu sebagaimana kita kata dari awal tadilah. Maka dengan itu kita tutupkan majlis dengan kita maka kita serah balik kepada Tuan Pengusi apa yang dia nak isikan. Silakan. Jazakallahu khairan katsira ila fadilah Bapak yang telah mengupas kitab dengan panjang lebar. Tak perlu saya huraikan lagi, karena dah jelas, dah banyak sangat dikupas ni. Ya. Jadi sebelum mengakhiri slot pada tengah hari ini, ada satu tayangan untuk dipertontonkan kepada tuan-tuan. Diharap dapat bersama-sama menonton.